أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Pada hari ini kita bertuah untuk sama-sama kita mengulang kaji pada halaman yang ke-30 hingga ke-34, dan lebih daripada itu kita didatangkan tetamu istimewa ya, bersama dengan Ustaz Tirmizi dan Ustaz Dr. Luqman ya. Ustaz, perkenalkan Ustaz Dr. Luqman ini. Kalau saya perkenalkan nanti takut tak lengkap Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Insya-Allah bersama dengan kita Fadil Ustaz Dr. Muhammad Luqman bin Ibrahim, merupakan pensyarah kanan di Fakulti Quran Sunnah Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Alhamdulillah. Dan untuk pengetahuan penonton semua, Dr. Luqman Ibrahim ini pemegang PhD di bidang Taranum. Saya difahamkan juga merupakan orang yang pertama yang memiliki PhD bidang Taranum dekat Malaysia ni. Masya-Allah. Kita bertuah pada hari ini nak berkongsi kita punya ilmu, sudah pasti ilmu Taranum lah. Tapi berkaitan dengan Al-Quran Karim. Tadi alhamdulillah Fadil telah membaca daripada ayat yang ke-194 dan 195 Ustaz Fazrul. Ya, jadi ini daripada halaman yang ke-30 yang kita ingin lihat apakah ulang kaji daripada halaman 30, 31 hingga ke 34 pada hari ini. Dan sebelum kita pergi lebih jauh lagi, apa kata kita mulakan dahulu dengan Ummul Quran, dimulakan ya dengan Ustaz Dr. Luqman. Silakan Ustaz bagi tahu sikit lagu apa nak Taranum Murata apa nak buat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'd. Dan insya-Allah Ustaz kita akan baca dengan Tarannum Murattal Sikah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Begitulah bacaan Al-Fatihah sebentar tadi bersama dengan Ustaz Dr. Luqman menyatakan tentang keinginan kita hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ihdinas siratal mustaqim, dan salah satu daripada permintaan kita tentang hidayah ini diikuti dengan komitmen kita, ya. Bila kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala ditunjukkan jalan yang lurus, kadang-kadang mungkin jalan itu mudah tetapi mungkin ada yang sukar, dan perbincangan kita pada hari ini kita akan berbincang sesuatu peraturan yang Allah tetapkan, komitmen yang besar sebagai orang yang menerima hidayah, dan insya-Allah kita akan mulakan, ya. Kalau ayat awal tadi Ustaz Dr. Luqman membacakan Ustaznya daripada ayat 194 dan 195 bercerita tentang Syahrul Haram, ya, iaitu bulan yang diharamkan untuk berperang, ya, wal hurumat, tempat-tempat yang haram untuk berperang. Tetapi istilahnya qisas maksudnya ialah balas, ya, boleh berbalas. Maksudnya kalau katakan ada orang yang melanggar peraturan tersebut, kalau katakan nak balas, dia boleh dibalas sekadarnya, tetapi asasnya adalah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya orang Islam kalau diserang bolehlah mempertahankan diri, tetapi secara automatiknya di kalangan orang Arab mereka menghormati kepada 4 bulan, iaitu bulan Rejab, bulan Zulkaidah, Zulhijjah dan juga Muharram ini tidak boleh berperang, kerana itu adalah satu tradisi yang dihormati di dalam agama Islam ini sendiri. Dan bagaimanakah seseorang itu ingin bertakwa, ya, salah satu daripada poin pada ayat 195, wa anfiqu, ya, iaitu berinfaklah. Tuan-tuan juga boleh berjuang sebagai orang yang bertakwa dengan infak, dengan wakaf, dengan zakat, Ustaz, ya. Itu semuanya di bawah payung infak, dan penekanan yang dibawakan oleh Ustaz sebentar tadi bacaannya wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan campakkan diri kamu kepada kebinasaan. Dan salah satu maksudnya itu, ya, biasanya orang cakap kebinasaan tu kalau katakan bunuh diri ke ataupun merokok ke, buat perkara bahaya, itu satu perspektif. Tapi asalnya ini berkaitan dengan sahabat yang dia dah berperang, Ustaz, ya, dah berperang, kemudian dia kata tak apalah, kita tak payahlah terlampau banyak sangat, kita dah banyak berkorban. Jadi ditegur bahawa kalau seseorang itu tidak mahu berinfak, tidak mahu berjuang dalam hidup, rasa nak pencen contohnya, sebenarnya orang itu sedang mencampakkan dirinya kepada tahlukah. Jadi mesej inilah yang kita ingin sama-sama hidupkan di kalangan tuan-tuan yang mungkin kata bahawa saya ni dah umur 60-an, ya, ataupun 50-an, saya dah pencen, saya nak berhenti duduk goyang kaki, ya, dengar My Quran Time sahaja contohnya lah, kan. Sebenarnya dengar Quran Time, okey, alhamdulillah, tapi kita kena berjuang terus berinfak, kerana inilah Allah cakap wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Kalau kita nak infak, infaklah yang terbaik, ya. Sesungguhnya Allah amat suka kepada orang yang berbuat yang terbaik dalam hidup ini. Jadi ini membawa kita kepada sambungan tentang haji, Ustaz, ya. Bila bercakap tentang perang tadi itu, sebenarnya asalnya itu pada muka surat sebelum ini bercakap tentang haji, tapi tiba-tiba di tengahnya ada pasal perang, ya, dan kemudian bercakap tentang infak, masuk balik pasal haji balik, sambung balik. Dan kalau kita pergi kepada muka surat 31 itu cerita pasal haji, ya, cerita pasal haji yang mungkin kita akan sambung selepas ini. Tapi kita nak juga Ustaz Tirmizi berkongsi, kita nak bertanya soalan berharga pada Ustaz Dr. Luqman. Baiklah, terima kasih Ustaz Fazrul, bintang ilmu kita Dr. Luqman. Para penonton-penonton, baik terus share, sebarkan Al-Quran ini di seluruh alam. Kita share dekat Facebook, mudah-mudahan jadi asbab kepada mereka ingin mendekati Al-Quran Karim. Pada rancangan kita nak baca, faham dan amal. Baik, Dr. Muhammad Luqman, seorang pemegang PhD bidang Tarannum, sudah pasti doktor melihat bagaimana kepentingan ilmu Tarannum ini pada pembacaan Al-Quran. Sebelum kita nak minta doktor tarik nanti, tapi kita nak jawab soalan dulu. Penonton nak tahu apakah sejauh mana kepentingan ilmu Tarannum kita nak aplikasikan kepada bacaan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala Rasulil Karim. Yang bahagia Ustaz Fazrul dan Ustaz Tirmizi Ali,
Dan tuan-tuan muslim simak rahmat Allah sekalian. Sebenarnya Ustaz Ji kita ni bila dia bertanya tentang ilmu tarannum, saya rasa galak jugalah nak bercakap. Masya-Allah. Sebenarnya tuan-tuan, bila bercakap tentang tarannum ni, dia macam tajuk juga Ustaz Ji, iaitu ada bahagian ilmi dan ada bahagian amali. Jadi kalau Ustaz ada PhD bidang ini adalah kajian, mengkaji dari sudut ilmu tarannumnya begitu begini kudubang tu kan. Akhirnya lahir satu tesis lah. Adapun Ustaz Ji pula dia punya amali. Dia Johan yang sebenarnya dia lah. Jadi kalau nak belajar sila rujuk pada Ustaz Tarmizi. Ustaz ni sekadar untuk membincangkan, insya-Allah mudah-mudahan kita boleh berkongsi saja. Kita nak minta Ustaz Luqman ni tawaduk orang ni, masya-Allah. Baik. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila disebutkan tentang ilmu tarannum, ini satu ilmu yang bentuk tahsin, memperelokkan bacaan Al-Quran. Dan hakikat ini kita kata, alah kita baca Quran biasa-biasa pun Ustaz lah, tak ada masalah. Sebenarnya okey. Betul tajwid sudah okey. Tetapi hakikat dari sudut manusiawi, siapa-siapa pun kalau dia nak sembahyang tarawih, dia memang jenis kaki semayang. Mesti dia cari yang bacaannya bacaan sedap. Baik, sedap, elok, dia nak cari begitu. Itu fitrah kita. Fitrah. Nak dengar yang benda yang sedap. Ya, kita tak boleh lari. Sebab Allah berikan nikmat-nikmat kepada manusia ni, pandangan yang elok, pendengaran yang elok, percakapan yang elok. Dan dari sudut baca Al-Quran ini, kita dengar dan kita dapat melihat, kita dapat membaca, itu antara keelokannya. Dan ini nampaknya diwarisi ataupun didapati melalui ilmu tarannum. Baik, kalau dari sudut ilmu tarannum, dia ada dua lah. Yang Ustaz baca pertama sekali tadi namanya mujawwad. Patutnya minta Ustaz Tarmizi baca lebih baiklah. Jangan Ustaz, sebab saya tiap-tiap hari dah baca. Hari ni kita nak beri peluang. Kata dia nak rehat sekejap. Rehat sekejap. Nanti kita ada sparring ke lagi kita jadi. Pertama mujawwad itu dalam musawaqah. Musawaqah ini untuk orang awam dengar insya-Allah. Tapi kalau saya buat, saya rasa tercekiklah kita kan, tak boleh nak buat begitu. Baik, yang kedua ialah bentuk murattal. Bentuk murattal ini adalah satu bentuk tarannum yang boleh dipelajari dan diamalkan oleh orang awam. Semua orang boleh. Semua orang boleh. Okay. Berapa banyak boleh itu bergantung kepada ikhtiar dan usaha dia lah. Ustaz beri contoh, Ustaz Ji kan, tarannum yang paling sangat-sangat menjadi macam idola lah, ikutan, iaitu Syekh Mishari Rashid Affasi. Dia punya bacaan Fatihahnya, dia punya itu biasa kalau lagi masjid, Pak Imam keluar lagu ni dulu. Iaitu tarannum namanya Kurdi. Kurdi yang kadang-kadang dia buat nahawan tapi tak bercontoh sikit, tak jadi sebut tarannum ni. Kalau sebut saja memang tak jadi apa, manisannya tu demam tapi tak makan ubat. Jadi Ustaz kena contoh sikit, Kurdi tu bentuk macam mana? Bentuk macam mana? Ada tahazun ke apa Ustaz? Ya. Jadi Syekh Mishari Rashid Affasi biasa dia akan baca begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Itu gaya tarannum Kurdi. Kemudian ujung tu Ustaz Ji lebih maklum, itu nama tarannum nahawan, ujung sikit. Jadi dia ada termasuk dengan nahawan, jadi tak apalah. Maknanya dari sudut Kurdi tadi tu Ustaz, dia tarannum itu
kalau kita lihat dia memang boleh menarik penonton untuk menjiwai. Walaupun tak faham makna, kita akan rasa tersentuh dengan alunan tadi. Ya, betul. Jadi itu sebabnya bila bercakap tentang Quran ini, dia bukan sekadar mendekati kepada cara kita berfikir ustaz ya, tapi dia juga memberi kesan kepada qalb, kepada hati kita kan. Pasal kalau katakan amat tinggi berkaitan dengan inteleknya, okay, kita dengar ada bunyi guruh tu Guruh, ini kawasan kita ni tengah hujan guruh ya bagi tuan-tuan. Dia kalau kata tengok perumpamaan dalam Quran ini, salah satu yang kita dah belajar dalam juzuk pertama, orang-orang pada zaman Nabi itu kalau dengar guruh dia takut ya, tapi kita insya-Allah bagi tuan-tuan, mungkin tuan-tuan tempat tuan-tuan hujan ke tak hujan ya, tapi bagi kita alhamdulillah pasal guruh di sebaliknya ada hujan. Bukannya ditakuti tapi dijemput rahmat itu. Bumi menangisi, kita pun menangisi dengan bacaan Al-Quran itu. Sebagai Ustaz sebutlah, ada jiwa bila feel datang menangis, kita mesti ada jiwa kehambaan. Dan sebenarnya dalam Al-Quran memang ada guruh-guruh yang diberikan kepada manusia. Bagi orang yang beriman, dia menyambutnya itu, di sebaliknya itu ada rahmat ya. Tapi bagi orang-orang yang sakit hatinya, dia tak suka Nabi baca Quran. Dia tak suka pasal ada yang sampai tutup telinga ya. Siul kan. Bersiul, buat bising pasal apa? Pasal dia tahu bahawa Quran bukan sekadar sampai di sini, tapi dia boleh sampai ke sini. Kan ada di kalangan musyrik Mekah itu yang sampai bersujud bila dengar Nabi walaupun dia bukan Islam. Itulah powernya, hebatnya Al-Quran sebagai mukjizat. Dan bercakap tentang mukjizat inilah yang kita belajar kalau kita sambung pada halaman 31 ini, antara isi kandungan yang dipaparkan dalam juzuk yang kedua pada halaman 31 ialah pasal Hajj. Ya, Hajj ini adalah legasi daripada Nabi Ibrahim, dan selain daripada Hajj yang dikaitkan dengan Nabi Ibrahim adalah kiblat ya, tentang solat, dan dikaitkan dengan doa Quran. Dibangkitkan Rasul yang tilawah Al-Quran, tazkiyah dan juga ta'lim, itu yang diminta oleh Nabi Ibrahim. Jadi mungkin di situ kita masuk balik kepada isi kandungan daripada halaman 31. Kita persilakan pada Ustaz Dr. Luqman ya, untuk memulakan ataupun membaca daripada ayat 197 ya berkaitan dengan haji, dan sambung sehinggalah ayat 199. Boleh Ustaz ya? Sila Ustaz. Fadhil Ustaz. Kalau boleh Ustaz mention sikit, sebab penonton kita memang minat Taranum ni. Ada minta Taranum Nahwan, ada minat saya nak bayati Kurdi Ustaz. Sudah. Tadi Ustaz Luqman buat bayati Kurdi tadi. Memang kita kata mengasyikkanlah. Kita minta Ustaz beritahu sikit lagu apa nak buat Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Ji, Ustaz Fazrul. Ustaz akan baca dengan Taranum Murattal Jiharkah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hajj ashhurun ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم.
puas Ustaz. Masya-Allah. Rakan-rakan kita mesti penonton-penonton tak puas dengar. Seperti Ustaz sebut tadi, fitrah kita nakkan pada bunyi-bunyi yang sedap. Bunyi-bunyi. Kalau nak cari solat tarawih, nak cari siapa, cari mana imam yang boleh baca, yang dapat orang kata boleh baca dengan baik, alunan suara dengan baik. Bila baca tu boleh jiwa tu boleh khusyuk sekali. So kalau kita fitrah, tak apalah saya nak dengar bacaan imam yang tak sedap, tu masalah tu. Kalau Terengganu kata berat nanang tu. Mana kita fitrah pun nak dengar bunyi yang sedap-sedap, apatah lagi bacaan Al-Quran Ustaz. Ya, dan itu sebabnya bila ada bacaan yang bagus dan juga diselitkan dengan kefahaman kan, maka dia akan memberi nilai yang tinggi sebenarnya, lebih fokus berbanding dengan dia fokus pada suara. Kalau suara tu terlari sikit dia kata ini ustaz ni makan pedas kot contohnya kan. Itu bukan tujuan apabila ada taranum ustaz kan, yang saya faham daripada perkongsian tadi. Dan bila ustaz membaca ayat 197 hingga 199 tadi itu bercerita tentang Hajj, Ashhurun Ma'lumat, beberapa bulan yang dimaklumi, maksudnya ketika Syawal, Zulkaedah, Zulhijjah itu masuk saja Zulhijjah bermulalah Hajj. Dan sebenarnya kalau kita sekarang ini bercakap tentang Zulkaedah ustaz kan, sebenarnya sepatutnya ramai orang dah berkunjung sudah pergi ke Baitul Haram ataupun pergi ke Makkahul Mukarramah. Apakah isinya ya, faman farada fihinnal hajj fala rafatha fala fusuqa wala jidala fil hajj. Jangan bercakap perkara yang sia-sia ataupun berbuat fasik ataupun bertelagah berselisih fil hajj. Dan tiga perkara ini penting kerana apa? Kerana pada waktu inilah yang kita dah belajar sebelum ini, waktu ini ramai sangat orang ustaz kan, dan waktu inilah mudah kalau katakan nak bergaduhnya memang mudah, bergaduh dengan Pak Arab dekat kedai beli jubah contohnya kan, ataupun dekat Hajarul Aswad kan yang kena tolak-tolak tersebut, ataupun bergaduh dengan Pak Polis kan yang hajah itu. Kalau tak puas hati kita tengah sembahyang pun kan ada orang boleh pijak kepala ke. Jadi pada waktu ini apa kata Allah, wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Siapa yang buat kebaikan Allah tahu. Kita buat yang terbaik dan mungkin ada orang yang menyakitkan hati kita tapi kita tetap tidak jidal, tidak fusuk, tidak rafath ya, perkataan-perkataan dijaga. Maka Allah cakap untuk pergi ke haji ini nak siapkan pasport, duit, segala-galanya, tapi persediaan paling penting adalah watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kita kena bina takwa itu daripada negara, daripada Malaysia ini sendiri ataupun daripada mana sahaja kita datang. Lantaran apa? Kerana ustaz ya, bila saya ada bawa jemaah umrah ya, bila bercakap tentang haji, ada orang yang bila tak buat persediaan takwa, salah satunya baca Quran contohnya kan. Maksudnya kalau macam ustaz cakap tadi, baca dengan betul, itu paling asas kan. Bila tak buat persediaan sampai ke Arafah, orang lain semua baca Quran ke berzikir, dia pergi berborak kan, pasal apa? Tak tahu baca ustaz kan. Jadi ini adalah satu perkara yang penting. Dan bercakap tentang bersedia dengan Al-Quran, bersedia dengan solat ya, ataupun bersedia dengan infak, tiga perkara yang penting dalam surah Al-Baqarah ini. Jadi mungkin nak tanya balik kepada ustaz, bercakap tentang buat persediaan dengan Quran ustaz ya. Kalau orang tu dia dah berumur ya, kemudian taranum memanglah dia nanti dulu kan, tapi bila nak pergi kepada asas membaca ini, apa yang dimaksudkan dengan asas boleh membaca agar kalaulah dijemput untuk ke haji ataupun umrah ustaz kan, paling kurang pun dah ada asas tersebut. Kalau ustaz boleh berkongsi. Terima kasih Ustaz Fazrul. Tuan-tuan muslimin rahmati Allah sekalian, sebenarnya bagi orang yang tidak ada asas langsung untuk baca Al-Quran, maka dia kena bermulalah dengan apa nama kaedah-kaedah mudah tu, abata apa semua tu kan, kaedah-kaedah yang asas itu kena bermula daripada situ. Kemudian kalau kita kata dah boleh itu, cuma tinggal nak mula membaca tapi memang tak boleh lagi. Baik, Ustaz beri satu kaedah yang sangat-sangat membantu tuan-tuan. Bahkan kaedah ini menyebabkan tuan-tuan boleh menghafal Quran. Oh subhanallah. Caranya ialah menghafal tanpa menghafal. Walau pelik pula Ustaz. Bawa dia pelik sini. Menghafal tanpa menghafal. Ya, Ini pengenalan lah kan. Yang dia yang penuhnya itu dalam program yang akan datang. Tak ada. Teruskan Ustaz, teruskan. Mana? Jadi tuan-tuan,
kaedah menghafaz tanpa menghafaz ini ialah contohlah kita kata ambil apa surah kita nak mula membaca, mula belajar menghafal itu, contoh surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk ini katakanlah kita ambil setengah muka surat, maknanya daripada ayat pertama sehingga ayat ke-6 ke-7 gitu kan, setengah muka surat. Maka buka yang dalam internet itu bacaan Quran banyak kan. Minat siapa ni? Minat Ustaz Haji boleh buka bacaannya ada tak? Ikut saja bacaan tersebut. Letak di telinga earphone ni, dia apa ni, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ikut. Sehinggalah ayat ke-6 tu, lepas tu ulang balik. Ikut ulang balik. Yang ni kalau orang biasa pun saya rasa kalau dia dengar daripada pagi sampai dia kata 2-3 jam, insya-Allah ingat tanpa menghafal. Dia Tanpa menghafal saya. akan jadi ingat tu jadi macam cair ya, macam Ya, surah, akan jadi macam kita ingat surah Al-Fatihah tu kan. lah. Jadi kalau lepas tu kalau dia buka Quran sekejap tu, dah. Itu maknanya dia pun dah boleh menapak dengan sendiri walaupun tanpa dia belajar secara khusus. Ini makna satu yang sangat Pendekatan yang praktikal, Ya, asas ya. Ustaz ya. Asas, ya. Jadi menarik juga tu ya, bila ada banyak kaedah batal sebagainya, tapi maksudnya yang dicadangkan oleh Ustaz Dr. Lokman sebentar tadi ialah ambil Quran, kemudian buka audio ya, Ya, audio. bacaan-bacaan yang bagus didengarkan, dan ini kaedah simai kan, kaedah Ya, sama. mendengar ini sebenarnya teknologi yang saya bila baca-baca adalah tahu-tahu sikit bahawa ini kaedah zaman Nabi dulu Ustaz kan. Benar, Ada ya. orang tak boleh membaca, tapi bila dengar dia boleh akhirnya mengulang perkara ni. Dan mungkin ustaz akan sambung lagi kaedah simai dalam membaca ataupun belajar ini, sejauh mana ia berkesan dan macam mana ia boleh ditekankan mungkin pada anak-anak kecil ke, Ya. untuk anak-anak besar yang 60-70 tahun. Kita berehat sebentar, insya-Allah kita bersambung kembali selepas ini. My Quran Time, baca faham aman insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Wallahu ra'ufun bil ibad. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul Azim. Bertemu kembali kita dalam My Quran Time, baca faham amal, di mana kita mendengar sebentar tadi, terima kasih Ustaz, membacakan ayat 207 daripada halaman yang ke-32 surah Al-Baqarah. Kita mengulang kaji tentang bagaimana Allah mengingatkan kepada orang-orang yang pergi ke haji ya, dan juga kalau kita tak pergi haji juga kita kena ambil semangat pada ayat 203, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Ingatlah Allah banyak-banyak pada hari yang telah ditentukan jumlahnya, iaitu pada hari-hari raya haji, pada hari tasyrik itu. Barang siapa yang mempercepatkan setelah 2 hari maka tiada dosa baginya. Allah bercerita tentang orang-orang Arab yang mengerjakan haji pada zaman dahulu. Dia rasa bersalah kalau dia nak balik awal ataupun nak duduk lama sedikit. Allah kata tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Limanittaqa wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tusyarun pada ayat 203 halaman yang 32. Dan ayat yang dibacakan oleh ustaz sebentar tadi adalah daripada ayat 207. Bercerita tentang manusia yang cemerlang yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa minan nasi may yashri nafsahu btigha mardatillah. Ya, daripada manusia ada yang menjual dirinya, mengorbankan dirinya untuk apa? Bukan kerana nama, bukan kerana nak banyak like dekat Facebook ataupun nak banyak like dekat Instagram ataupun banyak share, bukan, tetapi kerana nak mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan Allah menyatakan wallahu raufum bil ibad. Allah ini maha memberi rahmat, amat kasih sayang, dan
Allah lebih memahami ya psikologi kita ketika kita ada masalah, mengadu pada pasangan, mengadu pada kaunselor kita. Mungkin kaunselor tu pun tak faham masalah kita. Kita bercakap dengan pasangan kita, mungkin dia pun tak boleh nak respon yang terbaik, tapi ada satu sumber yang amat memahami kepada diri seorang hamba, siapa? Allah yang Raufum bil ibad. Jadi ini sifat pada ayat 207 bercerita tentang sahabat pada zaman Rasul yang sanggup mengorbankan diri, berbanding dengan golongan munafik yang dijelaskan pada ayat 204 dan 205. Ya, apa sifat mereka pada ayat 204 205 itu yang kita nak minta, kalau boleh Ustaz Tirmizi baca satu ayat Ustaz ya, 204 dan 205 disambung pula oleh Ustaz Dr. Lokman. Hari ini saya minta je Ustaz ya. Okey, pasal ada dua tokoh. Jadi ini sifat orang-orang yang ada masalah, orang-orang munafik yang kita ingin jauhkan, dan ini peringatan untuk saya sebenarnya, pasal dia bercakap tentang ada di kalangan manusia yang kagum ya, dan kalangan manusia ada yang membicarakan tentang kehidupan di dunia yang mengagumkan engkau. Ini yang kena jaga-jagalah, saya lah Ustaz ya, pasal saya yang banyak bercakap ya. Orang tengok perkataannya orang kagum ya, tetapi rupa-rupanya dalam hatinya itu ada masalah. Yang ini kita doa Allah jauhkan daripada kita ya. Mari sama-sama kita dengar ayat 204 dan juga 205, gandingan dua orang qari, masya-Allah. Silakan Ustaz. Masya-Allah. So anda baca 204. Silakan. Okey. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidu ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim pada ayat 204-205 ya. Sebenarnya saya nak dengar juga ayat 206 tu sebenarnya. Pasal kalau boleh Ustaz satu lagi. Dia pasal qari ni dia boleh sambung-sambung je Ustaz kan. Okey. Silakan Ustaz. 206 itu sebenarnya cerita tentang orang-orang munafik ini bila diingatkan ya dengan perkataan ittaqillah, dia marah. Dia rasa sombong dan dia rasa bahawa apa pasal tegur aku kan. Jadi tuan-tuan sekalian, apa pelajaran daripada ayat 206 ini? Ittaqillah ini tidak dinyatakan siapa yang cakap ya. Wa idza qila lahu taqillah yang akan dibacakan sebentar lagi, bila diingatkan, ada orang ingatkan takutlah pada Allah walaupun orang tu banyak buat dosa, tapi kau kena takut Allah lah kan. Ada orang ingatkan kepada saya kena terus berhenti dan terima. Pasal apa? Pasal orang munafik itu, mereka itu membalas dengan kesombongan bil ithm. Dia rasa confident, iaitu dia salah pun dia sapu sekali ya. Dan ciri mereka ini, dia bab bercakap memang mantap ya, dia punya marketing dia itu memang kalah ya. Tetapi bila silap, dia tak nak mengaku silap. Itu adalah ciri munafik yang Allah bongkar, sehingga kan Allah nyatakan fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Balasannya adalah jahannam, itu adalah buaian yang paling teruk. Mihad itu ada daripada mahdi, iaitu buaian. Sepatutnya buaian ini Ustaz ya, dia lebih tenang, lebih dodoilah, mendodoi kan. Tapi Allah cakap ini dodoi yang paling teruk diberikan. Pasal apa? Pasal orang ini telah didodoikan di dunia dan dia tidak mengaku
hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dipersilakan kepada Ustaz membaca ayat 206. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathu al-'izzatu bil ithmi فحسبه جهنم ولبئس المهاد صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Terima kasih diucapkan pada Ustaz membacakan ayat sebentar tadi Ustaz ya, dan bercakap tentang mengapa izzah mereka ini dengan dosa. Kalau orang Islam beriman, izzah dia, bangganya itu adalah kerana dia berpegang kepada tali Allah, iaitu Al-Quran ini sendiri. Dan Al-Quran menyebabkan kita jadi lembut Ustaz kan, lembut hati kita. Orang cakap ittaqillah, takutlah pada Allah, walaupun anak kecil ingatkan, pasangan kita ingatkan, dia akan berhenti sekejap. Okey, saya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mahu lagi teruskan dosa yang diingatkan, walaupun orang yang mengingatkan saya itu mungkin dia ada masalah juga, tapi kita tidak fokus kepada orangnya, kita fokus kepada isinya. Jadi kembali balik kepada ustaz lah ya, cakap tentang membaca Al-Quran ini melembutkan Ustaz ya. Tadi kita bincang tentang nak belajar sama ada kaedah melihat dengan melihat abata ataupun kaedah mendengar. Pengalaman Ustaz mengajar, mengkaji dalam PhD tentang pembacaan ini. Kalau boleh Ustaz kongsikan mana teknik yang bagus untuk anak-anak kecil dan juga mungkin anak-anak besar yang mungkin kata saya ni dah terlambat lah Ustaz. Silakan. Ya, terima kasih Ustaz. Tuan-tuan muslim-muslimat rahmatullah Allah sekalian. Bila disebutkan tentang kaedah-kaedah ni memang kita tengok sekarang banyak Ustaz. Kaedah begitu begini apa semua dengan nama yang pelbagai, dan Ustaz rasa semua kaedah-kaedah itu baik, tidak ada masalah. Cumanya untuk daripada pengalaman Ustaz sendiri, orang yang nak mendekati Quran, menghafal Quran, tadi Ustaz gunakan bahasa menghafal tanpa menghafal. Jadi siapa-siapa yang nak guna kaedah ini, sebenarnya pengalaman Ustaz belajar dulu pun, masa menghafal Quran ada beberapa surah yang dihafal. Masa tu kita letih Ustaz. Letih dah, jadi nak menghafal pun rasa tak larat, dengar aje. Jadi kaedah dengar tu dengar berulang kali. Masa zaman itu dia panggil apa, kaset. Kaset, ya. Sekarang kali orang budak-budak sekarang tak kenal apa itu kaset. Dia tahu pendrive lah apa semua kan. Betul. Jadi dengan sebab tu kaset tu sampai putus, diulang. Jadi dengan itu dapat ingat satu surah dengan hanya mendengar. Jadi tuan-tuan muslimat rahmatullah sekalian, kalau surah Al-Mulk yang kita sebut sebagai contoh tadi, kalau diulang seasa 1 minggu tanpa menghafal, ulang aja. Dengar ulang, insya-Allah tuan-tuan boleh ingat. Dalam seminggu tu boleh ingat, walaupun umur dah 60 Ustaz. Walaupun 60 ya. Boleh ingat. Dengan syaratnya diulang begitu sehinggalah kita sampai kita lepas kita ingat tu kita ulang balik dengan bacaan kita sendiri. Ini memudahkan untuk kita semua. Jadi tidak ada terlambatnya untuk belajar Al-Quran. Jadi maksudnya kalau kita ulang mendengar tu ialah kalau kembali saya bertanya pada Ustaz Tirmizi pula lah kan. Ustaz ketika menghafal kan. Dulu Ustaz menghafal pakai kaset yang lama tu ke ataupun macam mana Ustaz menghafal dan juga membaca untuk dapat nak dapat bacaan yang dakik yang tepat itu? Sila Ustaz. Okey, zaman saya menghafal tu masa tu dah ada CD semualah. Kita gunakan. Memang kaedah mendengar itu memang sangat-sangat sistematik dan sangat-sangat membantu, beri kesan. Sebab tu Quran sebut wa idza quri'al Qur'anu fastami'u. Bila Quran dibaca kamu kena dengar. Rupanya dengar tu macam-macam kita boleh. Betul. Rahmat saja kita boleh ilmu, boleh dapat menghafal Al-Quran daripada mendengar tadi. Masya-Allah. Dan apa nama ni, saya nak menjelas sikit Ustaz, bila sebut tentang Quran hari ini ada isu-isu berlaku, isu tentang Quran, antaranya berkenaan dengan sanad. Boleh Ustaz Doktor terangkan apa itu sanad? Sebab antara rukun bacaan Al-Quran ialah antaranya wajah bahasa Arab, bertepatan, antaranya resam, yang ketiga wasahha isnadan. Huwa sah, dia punya isnad, sanad tu. Apakah kita perlu
mungkin makcik-makcik tanya, adakah makcik ni kena ada sanak juga ke baru sah baca Quran? Menarik. Kan? Ataupun yang ada sanak macam mana? Dia punya tanggungjawab pula. Ya. Sila Ustaz. Terima kasih Ustaz Haji. Jadi sebenarnya Ustaz Haji beri soalan ni yang dia dah tahu pun sebenarnya jawapannya. Tuan-tuan barangkali untuk di highlight kita sama-sama berkongsi di sinilah. Muslim-muslimat rahmati Allah sekalian, tentang sanad baca Al-Quran. Kalau ditanya hukumnya wajib atau tidak, ya, sanad ini maksudnya bacaan ustaz belajar dengan guru, Ustaz. Guru dengan guru sampailah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah dia wajib atau tidak? Maka jawapan tidak wajib. Tetapi kalaulah ada sanad, dia lebih baik. Cuma antara isu yang berlaku zaman sekarang ini ialah ada yang mengatakan, ini Ustaz menghadapi sendiri suasana ini, iaitu ada orang mengatakan bahawa kalau tak ada sanad itu tak ada peluang nak masuk syurga. Oh, berat-berat kata-kata. Masya-Allah. Jadi sampai ke tahap itu, terkejut kita lah. Jadi tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian, sanad ni tidak wajib, kalau ada lebih baik. Cuma isu-isu yang berlaku sekarang ialah ada orang yang dapat sanad dalam masa sekejap, Ustaz. Contoh isu yang berlaku ialah 2 minggu. Ada baca 40 hari. Ada baca dengan guru ini, iaitu 10 orang di hadapannya. Orang pertama baca muka surat 1, orang kedua surat 2, 3. Maknanya dia tidak habis jugalah, tapi dia hanya mendengar. Baik, kalau begini keadaannya, kita rasa ada sedikit masalah lah dengan caranya begitu. Yang kita nak ialah baca daripada awal sampailah ke akhir. Itu pun kata para ulama dalam hal ini tidak boleh dijadikan sebagai satu alasan, saya ada sanad dah, bacaan saya paling betul sekali. Tak boleh. Sebabnya kita ulama telah fikirkan awal lagi sejak daripada zaman selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam mana nak jaga Quran ni. Lahirnya ilmu tajwid. Lahirnya ilmu tajwid. Bila lahir ilmu tajwid ini, ilmu tajwid itulah yang menjaga bagaimana dia Al-Quran ini dapat dijaga cara bacaan itu kepada seluruh umat sehinggalah akhir zaman. Jadi sesiapa yang bacaannya betul dengan tajwid, maka itulah sanad yang sebenar. Kalau dia ada sanad, lebih baik. afdal. Maknanya fadlun dan afdal. Itu dia. Jadi jangan kata bahawa awak tak ada sanad, tak boleh, tak jadi. Bukan itu. Kalau ada lebih baik. Masya-Allah, itu pencerahan yang amat besar tu Ustaz ya. Sebenarnya pasal bila Ustaz terangkan begini, ia memberi pencerahan kepada saya kan. Saya yakin pada tuan-tuan juga. Pasal apa? Pasal ada banyak poster-poster yang cakap tentang sanad dan sebagainya. Bagus Ustaz cakap tadi, bagus kalau ada, tapi ia bukan sebagai satu kewajipan ya. Sehingga kan ada, yalah kalau Ustaz cakap tadi tu, ada yang kata kalau tak ada sanad ini kamu baca ikut Tak sah. tak sah sembahyang. dan tak sah solat. sembahyang, takut dia tambah lagi masuk neraka kan. Ini adalah logik yang tidak berteraskan kepada ilmu. Ini amat membahayakan kepada masyarakat. Malah bila masyarakat nak kepada Al-Quran Ustaz ya, di online sekarang ramai yang nak belajar, dan bila ada seorang yang bercakap begitu, sama ada makcik dia pun dah umur 60-an Ustaz, takut sangat ya. Nanti khawatir nanti makcik kalau nak dapat sanad ini, makcik punya semayang selama ni tak sah. Kalau nak sah RM2,000 kan. Itu adalah satu manipulasi. Kalau pada zaman dahulu, kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah ini, manipulasi dibuat oleh orang-orang agama dalam agama Yahudi dan Nasrani. Kita doakan agar ia tidak berlaku dalam tradisi orang Islam, dan sudah pastinya kita terus nak ambil panduan daripada halaman Al-Quran ini. Kita teruskan bagi tuan-tuan yang berada di rumah, kita buka kepada muka surat yang ke-33, kita nak melihat kepada ayat yang ke-213. Okey Ustaz, tadi kita dah ada Kurdi, kita dah ada Nahwan, kita dah ada Sikah tadi kan. Kita juga dah ada Jiharkah. Penerbit request nak lagu Hijaz Ustaz. Hijaz ya. Penonton tulis kat ruang komen, saya nak Hijaz, saya suka Hijaz. Dr. Luqman antara yang saya selalu dengar juga, favorite, antara lagu favorite dia ialah lagu Hijaz. Tak buat lagi insya-Allah kita dengar lagu Hijaz. Pasal Ustaz Tarmizi Abdul Rahman ada juga minta saya Hijaz. Tapi saya kata itu episod 604 insya-Allah. Ya Allah. Nak kena belajar dulu lah ni. Silakan Ustaz. Ayat 213. Jadi harap-harap nanti saya sempatlah. Boleh dengar Ustaz. Boleh dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim pada ayat 213 ini bercerita tentang umat manusia ini adalah wahidah, ya, tetapi apabila mereka hidup, ya, akhirnya berselisih, maka didatangkan seorang ataupun didatangkan rasul, fa ba'athallahu nabiyyin, didatangkan nabi yang tugasnya yang pertama memberi khabar gembira, memberi amaran, dan diturunkan bersamanya kitab peraturan dengan kebenaran untuk menghakimi sesama manusia apa yang diterlingkahkan. Jadi nak ceritanya ustaznya bahawa dengan kita ni sudah ada dah fitrah mengaku kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi disebabkan kita biasalah kita ada pelbagai pendapat, macam ustaz cakap tadilah, pendapat yang kata sanad itu wajib kan. Jadi orang pun makcik takut ni kan. Padahal sebenarnya itu perbezaan pendapat yang kita kena kembalikan balik semula kepada al-kitab yang penuh dengan kebenaran, dan cara penyampaiannya itu mestilah dalam bentuk khabar gembira, dalam bentuk amaran, dan merujuk kepada kitab. Dia tak boleh pakai akal sendiri. Kalau pakai akal sendiri itu yang menyebabkan boleh macam-macam ustaz ya. Dia sampai satu hari nanti mungkin sampai air ni pun kalau nak baca Quran mesti air ni kena disanadkan. Contohnya kan. Pasal cara berfikir manusia ini dia boleh bertelingkah dari masa ke semasa. Solusinya apa? Hidayah. Allah menyatakan fahadallahu alladhina amanu, Allah memberi hidayah kepada orang beriman, limakhtalafu fihi minal haqq biidznih, dengan izin daripada Allah. Allah memberi hidayah pada siapa yang dikehendaki atas jalan yang lurus. Jadi kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah izinkan kita istiqamah di atas jalan hidayah ini. Moga-moga dengan perkongsian pada hari ini memberi pencerahan lebih kepada kita, ya. Beberapa isu yang kita bincangkan tadi, dan mungkin ustaz ada pertanyaan akhir untuk doktor sebelum kita Masya-Allah, soalan cepat emas ni. Sila. Masya-Allah. Mungkin doktor boleh bagi sedikit apakah peranan penting seseorang yang belajar ilmu tarannum, apakah falsafah ataupun tujuan itu ilmu tarannum itu sendiri? Baik, terima kasih Ustaz Tarmizi. Tuan-tuan muslimin rahmati Allah sekalian. Asas yang sebenar dalam pembelajaran tarannum ini ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh membaca Quran dengan sebaik mungkin. Bahkan dalam hadis sahih Muslim, farajja'a fi qiraatihi. Rajja'a ni tarji' makna berlagu. Hatta Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam, beliau sendiri berlagu dengan Quran. Cuma perbincangan panjanglah bagaimana, tapi yang pentingnya memperelok, menghiasi Al-Quran dengan suara yang baik itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Sehinggalah itu menjadi satu sunnahnya, ikutannya. Cuma perlu diingat, janganlah menjadikan ini sebagai satu perkara yang melampau lebih daripada makna Al-Quran. Maknanya hubungan yang Ustaz Fazrul sebut tadi, Al-Quran, bacaan yang baik ini membawa kepada kefahaman yang lebih benar, iaitu kita sama-sama menghayati Al-Quran, baca, faham dan amal. Cuma sebelum sikit saja ya, kalau isu sanad tadi, kalau orang tanya apa perlu kita ambil sanad sedangkan tajwid itu lebih yang paling utama, ini jawapannya ialah tuan-tuan muslimin rahmati Allah sekalian, adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Rasulullah ajar pada sahabat.
talaqinya. Kemudian sahabat kepada tabi'in. Begitulah turun. Jadi makna ini satu sunnah. Kalau kita ambil itu adalah membawa kepada ikutan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah. Okay, terima kasih diucapkan pada Dr. Luqman ya, berkongsi pencerahan demi pencerahan pada hari ini untuk kita memastikan ya ilmu berkaitan dengan bacaan ini jelas dalam kehidupan kita, dan kita sebenarnya belajar perkara ini lantaran kita ingin hidayah daripada Allah. Kita doa pada Al-Fatihah itu yang jelas, ihdinas siratal mustaqim, pada ayat 213 sebentar tadi, wallahu yahdi man yasha. Ya, maksudnya apa? Allah memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki, tapi juga man yasha ini kepada mana manusia yang hendak, maka Allah akan mudahkan lagi urusannya. Jadi harapnya kita dapat berdoa, kita ini jadi orang yang berkehendak, moga-moga Allah mudahkan kita menjadi orang yang dikehendaki oleh Allah, dipimpin ke jalan yang lurus. Jadi kita persilakanlah kepada Dr. Luqman untuk memimpin doa. Tuan-tuan di rumah boleh mengaminkan. Moga-moga doa ini Allah kabulkan dan kita sentiasa istiqamah di atas jalan yang lurus dalam Al-Quran. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Dr. Luqman berkongsi doa sebentar tadi. Moga-moga Allah kabulkan apa yang kita minta sebentar tadi, dipimpin di atas jalan hidayah yang dipimpin oleh Al-Quran. Dan kita ingin sebarkan Ustaz ya, kita ada platform untuk sahabah-sahabah. Ya, sila Ustaz. Ya, sila saya mengajak kepada semua penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran untuk bergabung di platform rasmi kita. Kita ada Facebook, ada 2 Facebook, iaitu kita ada Facebook Sahabah Al-Quran My #Quran Time, dan yang kedua kita ada My #Quran Time. Sebenarnya kita ada YouTube, iaitu di My #Quran Time Official, dan yang akhir sekali kita ada Instagram My Quran Time Official. Jom sama-sama kita bertemu di sana, InsyaAllah. Jadi itu adalah sahabah Al-Quran dan platform yang kita bina untuk terus sahabah-sahabah ini bergabung ya, tuan-tuan dijemput untuk sama-sama bersama membawa mesej ini di merata dunia, ialah wakaf untuk ummah, di mana kita mengharapkan ya sumbangan tuan-tuan bukan untuk sesiapa tetapi untuk ummah ya, di mana lebih ramai lagi boleh menatap Al-Quran dengan terjemahan dan kemudian sambil itu mendengar isi kandungan bacaan yang bagus dengan tadaburnya, sehingga kan ummah ini dicerahkan dengan cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita akan bertemu insya-Allah ulangan pada jam 5 petang ya, insya-Allah Ustaz ya, dan juga pada malam 11 malam, dan pada esok paginya 6 pagi kita akan bersiaran langsung terus lagi mendalami halaman baru ya, insya-Allah. Jadi kita ingin akhiri slot kita ini dengan bacaan. Kita minta satu daripada Ustaz Tirmizi dengan satu daripada Ustaz Dr. Luqman. Gabunglah Ustaz ya. Mungkin kita ambil daripada ayat muka surat yang ke-33. Penutup ni penutup ni Ustaz. Habis dah. Oh dah habis dah. Ya. Oh masya-Allah. Jadi saya ucapkan kalau boleh kita nak dengar sama-sama, iaitu mana Ustaz ya? Mungkin kita ambil ayat yang awal tadi Ustaz. Al-Hajju Asyhurun Ma'lumat. okey, boleh. Okey.
ataupun rabbana di doa di bawah tu Ustaz. Okey. Jadi kita mulakan dengan ayat yang ke 201 dan juga 202. Pendek saja Ustaz ya. Silakan Ustaz. Jadi kita mengucapkan terima kasih bersama lagi dalam My Quran Time dibawakan oleh Mofas Baca Faham Amal. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Sadaqallahul azim.